Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Jumlah kes positif COVID-19 di Amerika Syarikat kini melebihi 8 juta. Menurut Pusat Sains dan Kejuruteraan Sistem di Johns Hopkins University, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara itu sebanyak 8,39,642. Angka kematian pula 218,448. Berdasarkan keadaan semasa, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit menjangkakan jumlah kematian akibat COVID-19 di Amerika Syarikat boleh mencecah sehingga 240,000 pada 7 November depan. Di Belgium, semua restoran dan kafe diarahkan tutup selama 4 minggu bagi membendung peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19. Arahan itu yang mula dikuatkuasakan Isnin ini diumumkan Perdana Menteri Alexander De Croo dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat unit krisis kerajaan. Turut diumumkan perintah berkurung dari tengah malam hingga 5 pagi. Penjualan minuman beralkohol tidak dibenarkan selepas 8 malam. Rakyat dinasihatkan supaya menjadikan bekerja dari rumah sebagai norma baharu. Dengan lebih 10,300 kes kematian akibat COVID-19, Belgium yang mempunyai 11.5 juta populasi merupakan salah sebuah negara paling teruk terjejas di Eropah. Penggemar filem di India masih belum yakin untuk keluar menonton di panggung wayang. Walaupun kerajaan telah membenarkan pembukaan semula pawagam dengan pelaksanaan garis panduan yang ketat, tidak ramai yang berani berbuat demikian. Malah pawagam di beberapa negeri masih ditutup, termasuk di Maharashtra dan ibu negerinya Mumbai. Akhbar harian Indian Express melaporkan menurut sumber industri, tempahan awal sangat sedikit hingga menyebabkan beberapa pawagam terpaksa membatalkan tayangan pagi. Pawagam di seluruh India ditutup hampir 7 bulan berikutan penularan COVID-19. Amerika Syarikat menolak cadangan Rusia melanjutkan tempoh perjanjian pengurangan senjata strategik New START selama sekurang-kurangnya setahun tanpa syarat. Washington sebaliknya mahukan pelanjutan bersyarat. Penasihat Keselamatan Negara Robert O'Brien berkata cadangan Presiden Vladimir Putin itu tidak boleh diterima. Kedua-dua pihak perlu membekukan semua projek pembikinan kepala peledak nuklear sepanjang tempoh pelanjutan. Rusia diharap menilai semula pendiriannya agar perlumbaan membangunkan senjata dapat dikawal. Perjanjian New START yang menghadkan bilangan kepala peledak nuklear milik Amerika dan Rusia dijadual tamat pada 5 Februari tahun depan. Seorang bekas Menteri Pertahanan Meksiko diberkas di Amerika Syarikat dan didakwa atas tuduhan mengedah dadah dan terbabit dengan pengubahan wang haram. Salvador Cienfuegos ditahan di lapangan terbang Los Angeles. Dia dituduh bersekongkol dengan kartel H2 yang terbabit dalam pemprosesan dan pengedaran beribu-ribu kilogram kokain, heroin, syabu dan ganja di Amerika Syarikat antara Disember 2015 hingga Februari 2017. Cienfuegos didakwa menerima suapan sebagai dorongan melindungi kartel itu daripada dikenakan tindakan undang-undang di Meksiko. Agensi Penarafan Antarabangsa Moody's menurunkan penarafan hutang Britain daripada AA2 kepada AA3. Ekoran ekonominya yang bertambah buruk disebabkan kemelut Brexit. Prospek hutang juga diturunkan daripada stabil kepada negatif. Menurut kenyataan Moody's, pertumbuhan ekonomi UK didapati lebih lemah daripada unjuran awal dan keadaan itu dijangka berterusan. Selain kegagalan mencapai persetujuan perdagangan dengan Kesatuan Eropah, ekonomi Britain juga terjejas teruk akibat penularan COVID-19. Bola sepak Ligue 1 Perancis. Kylian Mbappe menjaringkan 2 gol bagi membantu Paris Saint-Germain menumpaskan Nimes 4-0 sekaligus mengambil alih kedudukan Lille selaku pendahulu Liga. Di tangga kedua, Rennes yang terikat satu sama dengan Dijon. PSG dan Rennes kini mengumpul 15 mata, 1 mata di hadapan Lille yang bakal beraksi menentang Lens Isnin ini. Beralih ke sukan permotoran, pelumba Yamaha Maverick Vinales mendahului sesi latihan bebas Grand Prix Aragon di Spanyol. Vinales berlumba bersendirian buat pasukan pengeluar Yamaha selepas juara 7 kali Valentino Rossi didapati positif COVID-19. Pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat kelas MotoGP, ketinggalan 19 mata di belakang pelumba Petronas SRT Quartararo. GP Aragon dijadual berlangsung esok. Sekian berita yang disunting oleh Bakhtiar Effendi Muhammad Dom dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.